Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya syukur kehadrat Allah. Masih panjang lagi umur kita, sehinggalah ke malam nisfu Sya'ban yang berkat ini. Dan kita tak lupa di samping berdoa wa ballighna Ramadan, sampaikanlah ya Allah kami ini ke dalam bulan Ramadan. Kita juga melihat dan mengingati hadis Nabi SAW yang menyarankan kita bila masuk nisfu Sya'ban ni, perbanyakkanlah qiyam dan perbanyakkanlah siyam. Apa dia qiyam? Kita nak semayang malam, kita bangun semayang malam. Mudah-mudahan asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, kata Allah. Allah bangkit kamu ke maqam yang terpuji dengan sebab kamu solat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Maknanya sebahagian dari malam kita bangun tahajud tu sebagai nafilah. Sebagai nafilah, tambahan amal kita kepada Allah. Dan juga Nabi pesan dengan datangnya Sya'ban ini juga, siang hari kita siyam, malam kita qiyam, siang kita siyam, yakni berpuasa. Puasa sunat sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah terima amal kita dalam bulan Sya'ban ini dan mengkabulkan doa kita, ya. Wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan itu. Mudah-mudahan amin ya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih yang hadir pada malam nisfu Sya'ban ini, menyambung sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dah bersiaran 24 siri sirah Nabi. Ada kawan-kawan hantar mesej tu, kami tengok balik dari siri 1 sampai siri 24. Termasuk 2 siri review, ulang balik, tengok balik tentang sirah. Maka katanya kami dapat faham kronologi ataupun apa berlaku kepada Nabi dengan cara yang mudah. Maka saya katakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dan melorongkan kita untuk beramal, ya, mengambil panduan Nabi kita dan beramal baik. Sahabat-sahabat sekalian, tak lupa Kak Poh saya, juga yang mulia ayah rumah saya Datuk Syed Umar Al-Aidarus, dan rakan-rakan daripada seluruh pelosok tanah air. Kalau tengok ni, ada daripada Naratiwat ada, terima kasih. Begitu juga daripada Bandung, Indonesia ada, Alhamdulillah. Daripada Singapura pun ada rakan kita malam ini, terima kasih. Dan sebahagian pelajar-pelajar kita yang masih berada di Mesir, lockdown di sana, sambil-sambil duduk di rumah, mereka sempat layari kuliah kita malam ini, Sirah Nabi siri ke-24. Dan rakan-rakan, cuba kita share dahulu, ya. Share dahulu Cikgu Din. Share dulu Cikgu Din. Sebanyak-banyaknya Salmi, saudara Aras Subang, begitu juga sahabat saya Safiang Isa, dan rakan-rakan semua, kita share sebanyak-banyaknya. Ambil berkat sirah Nabi, ambil berkat malam nisfu Sya'ban. Okey, baik. Baik, terima kasih Hadi. Waalaikumsalam. Khabar baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Adi pun selamat berkat daripada car wash kita ni. Daripada car wash kita. Waalaikumsalam Ustazah Nur Hazlina saya. Mudah-mudahan selamat berkat. Abang Syamsuddin daripada Skodai, Alhamdulillah. Adik Linda Hassan, besang saya. Waalaikumsalam adik besan. Begitu juga Zul daripada Kedah. Terima kasih Zul. Rakan-rakan yang datang malam ini ramai, ya.
Kita share, ambil berkat sirah Nabi, ambil berkat malamnya nisfu Syaban. Okey, baik. Kak Poh, Meneku minta izin nak mula dulu ni ya. Hayya Umar, Meneku minta izin nak mula dulu, baik. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat sekalian. Kita sudah membicarakan sirah Nabi kita sehinggalah ke tahun 8 Hijrah. Ingat tak malam tadi kita berakhir dengan penghuraian tentang satu peperangan yang Nabi SAW dan sahabat menyertainya dan tidak pernah terlintas akan berlaku peperangan ini. Peperangan itu tak lain tak bukan 8 Hijrah, bulan Jamadil Awal tu. Umur Nabi 61 tahun. Umur Nabi kita 61 tahun berperang, ya, Nabi hantar ketenteraan untuk berperang dalam peperangannya Mu'tah. Peperangan Mu'tah. Dan peperangan ini sebagaimana yang kita syarah semalam, umat Islam 3,000 orang. Ya, orang-orangnya Rom 100,000 orang yang solid orang Rom. Campur sekutu mereka tu daripada Bani Luhai, daripada Bani Balqin, ada 100,000 orang pula. Maknanya kita 3,000, kita menentang tentera Rom dalam peperangan Mu'tah 200,000 orang. Ini kita dah bincang semalam. Satu pasukan tentera terkuat di dunia ketika itu Rom. Ya, kita berperang dengan 3,000 orang kekuatan kita. Itu yang kata Khalid Ibn Walid, dalam peperangan Mu'tah ni, pedang aku patah belaka. 9 pedang patah belaka. Satu saja pedang yang tahan, yang boleh aku guna sampai tamat perang. Itulah pedang yang diperbuat daripada besi Yaman. Pedang daripada Yaman. 9 pedang patah. Bayang tuan-tuan ya, 3,000 orang kita menentang 200,000 orang tentera Rom dan sekutunya. Baik. Ini kita dah bincang semalam. Bagaimana syahidnya anak angkat Nabi, panglima perang dalam Mu'tah, Zaid bin Harithah, yang menangis Nabi SAW. Nabi kasih sangat kepada Zaid, sehingga kan baginda pernah membinkan Zaid kepada diri baginda yang mulia, Zaid bin Muhammad. Asalnya Zaid bin Harithah. Sehingga Allah menegur perbuatan itu, maka Nabi pun menasabkan semula panggilan itu, Zaid bin Harithah. Makna dekat dengan hati Nabi Zaid, ya, anak angkat Nabi. Yang Nabi pergi dakwah di Taif pun dengan Zaid juga, ya. Yang Nabi merdekakan Ummu Aiman, satu hamba abdi berkulit hitam, keturunan Habsyah, dan menjadi hamba abdi milik bonda Nabi Aminah. Dapat pada Nabi merdekakan dengan cara kahwinkan dengan anak angkat Nabi Zaid. Zaid pun syahid dalam peperangan Mu'tah. Menangis baginda sallallahu alaihi wasallam, dan baginda telah berwasiat, dah pesan dah sebelum pergi perang, sebelum berangkat berperang Mu'tah, baginda hantar kita sampai ke Thaniyatul Wada', satu lorong di Madinah yang dari segi sejarahnya, mitosnya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Arab lama. Kalau lorong Thaniyatul Wada' ni tak lain tak bukan adalah lorong kecelakaan. Itu bahasanya lah. Saya tak suka nak sebut perkataan-perkataan yang keras sebegitu. Tetapi disebut dalam sirah lorong kecelakaan, lorong kematian, lorong berpuaka. Maknanya lorong yang dipercayai berhantu. Itu yang bila Nabi masuk ke Madinah kan, hari Jumaat 12 Rabiul Awal. Nabi datang dari mana? Nabi datang dari mana waktu masuk ke Madinah? Ingat tak kita belajar Zul, Mutoliga, ingat ke tidak? Kita baca dalam qasidah tu. Apa dia? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Dengar tu. Telah muncul bulan purnama pada kami, datang dari lorong Thaniyatul Wada'. Thaniyatul Wada' tu yang menyebabkan orang-orang Yahudi kah, orang-orang Madinah yang kafir kah, bila tengok Nabi masuk daripada Thaniyatul Wada', terkejut mereka. Itu yang mereka katakan,
orang ini kalau tiada Tuhan bersamanya, dia tak akan masuk melalui lorong seperti ini. Lorong berpuaka, lorong kematian, lorong kecelakaan, apa yang disebut di dalam sirah itu. Ni Nabi hantar di Thaniyatul Wada ketika kita nak pergi perang Mu'tah tu. Nabi wasiat, kalau gugur Zaid, bendera ni sambut. Siapa? Yang akan sambut? Sepupu Nabi, Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far gugur, hendaklah Abdullah bin Rawahah. Ketiga-tiganya syahid. Sewaktu mereka syahid, Nabi ditunjuk Allah di hadapan mata Nabi satu persatu. Peristiwa yang berlaku di medan Mu'tah. Di medan Mu'tah. Bayangkan ya, inilah antara kita kata jihadnya orang Islam, para sahabat dengan Nabi untuknya mengembangkan risalah dan dakwah Islam itu, sehingga kita hari ini menjadilah mukmin, menjadilah muslimin, orang-orang Islam kita ini, mukminin, orang-orang beriman kita ini, subhanallah. Ini tahun 8 Hijrah, bulan Jamadil Awal, baginda berperang. Umur Nabi dah pun 61 tahun. Okey, baik. Malam ini kita masih nak tumpu lagi umur Nabi 61 tahun, 8 Hijrah. Apa berlaku? Perkara yang besar dicatat dalam sirah selepas peperangan Mu'tah tak lain tak bukan Fatah Makkah. Fatah Makkah. Dalam bulan Ramadan tu, ya, kita lebih kurang 10,000 orang pergi ke Fatah Makkah, nak perang Fatah Makkah walaupun tak tumpah darah tu. Dalam bulan Ramadan. 8 Hijrah juga, umur Nabi 61. Tetapi, tentu sahabat-sahabat tanya, kenapa pula kita nak perang Fatah Makkah? Tidakkah kita sudah buat gencatan senjata? Tidakkah kita sudah buat gencatan senjata selama 10 tahun dalam perjanjian Hudaibiyah? Dalam perjanjian Hudaibiyah tu yang kita laksanakan dalam 6 Hijrah, tahun 6 Hijrah. Ya, tahun 6 Hijrah tu perjanjian Hudaibiyah ada 4 isi penting perjanjian. Ya, antaranya gencatan senjata saudara Nik saya. Gencatan senjata abang Rus saya. Zulkifli daripada Serembang Selatan. Tiba-tiba kita sebut 8 Hijrah dalam bulan Ramadan, berlaku peperangan Fatah Mekah dengan pula orang yang kita bai'ah. Kita buat perjanjian. Soalnya kenapa? Ni ada sebabnya. Ini sebabnya tercetus Fatah Mekah. Ingat ke tidak Abang Alwi muda? Ingat ke tidak kalau saya sebut gini? Bila kita berbai'ah, kita buat perjanjian Hudaibiyah dengan orang kafir, wakil mereka itu Suhail bin Amru, kita jurutulis Saidina Ali, sepupu Nabi. Antara isi perjanjian ialah apa dia? Mana-mana kabilah sokong musyrikin, boleh nak sokong, terpulanglah. Mana-mana kabilah nak sokong Rasulullah SAW, boleh sokong, molek sangatlah. Maka antara dua kabilah yang berperang sejak zaman berzaman, apa dia? Bani Bakr dengan Bani Khuza'ah. Jangan lupa, cuba tengok balik nota yang sudah salin. Jangan sampai hilang nota itu. Dah 24 siri kita berkuliah, berdaurah. Dengan kehendak Allah, Allah memberi saya ingat. Ni semua kehendak Allah, bukan sebab saya bijak. Allah mudahkan dalam fikiran, tuan-tuan pun saling dalam penulisan, jangan sampai hilang penulisan itu. Ya, jangan sampai hilang penulisan itu. Bani Bakr ni sejak zaman berzaman dia bersekutu dengan musyrikin lama dah. Dan kita Bani Hashim, ya, kabilahnya keturunan yang mulia itu Nabi SAW sekutu sejak dari dulu. Siapa? Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah tak disokong Rasulullah. Bani Bakr sokong musyrikin Makkah. Tapi dalam perjanjian Hudaibiyah kata tak apa. Tetapi kalau ada kabilah-kabilah yang menyokong sama ada Islam ataupun musyrikin Makkah, berperang sama mereka, seakan-akan kita pun berperang juga.
Kerana mereka penyokong kita. Kita kena jaga mereka. Dalam gencatan senjata, jangan langgar perjanjian. Itu dia. Ini yang tercetus Fatah Makkah. Ini yang tercetus Fatah Makkah. Apa dia? Bagaimana? Dalam bulan Sya'ban tahun 8 Hijrah. Cuba tengok kronologi susunan berperang. Mu'tah 8 Hijrah juga. Umur Nabi 61 tahun juga. Tetapi bulan Jamadil Awal. Dalam bulan Sya'ban, yakni 2 bulan selepas kita perang Mu'tah. Yakni Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Sya'ban. Jamadil Akhir, Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban inilah berlaku serangan hendak daripada Bani Bakar, sekutu musyrikin Mekah, serang Bani Khuza'ah kita. Toh macam mana dia keluar, dia pergi serang dekat satu telaga lah tempat macam mata air begitu, diserang, beberapa orang terbunuh daripada Bani Khuza'ah. Itu yang menyebabkan Amru al-Khuza'i. Daripada kabilah Khuza'ah, Bani Khuza'ah, Amru al-Khuza'i. Dia mewakili Bani Khuza'ah pergi ke Madinah, beritahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami diserang, mereka cabul perjanjian kita. Itu yang tercetusnya Fatah Makkah. Nabi itu memutuskan perjanjian dan bolehlah serang kerana mereka sudah menzalimi kita. Abu Sufyan, dia dapat tahu cerita ni di tengah-tengah. Macam mana Bani Bakar ni sekutu kita pergi serang Bani Khuza'ah. Maka Abu Sufyan susah hati, takut orang Islam mari berperang. Macam mana orang Mekah tak susah hati? Pejuang Islam sudah pernah berperang dengan tentera paling terkuat di dunia ketika itu. Beberapa bulan sudah. Siapa? Mu'tah Rum. Itu yang mereka takut diserang oleh tentera kita. Abu Sufyan riwayat kata pergi ke Madinah nak perbaharui perjanjian, nak minta maaf, nak bayar dia, nak isytihar. Saya tak tahu benda ni berlaku di bawah pengetahuan kami. Tetapi Nabi sudah dapat maklumat. Bani Bakr ketika dia serang Bani Khuza'ah, dia dibantu oleh orang musyrikin Makkah. Makna tentera musyrikin pergi sama. Itu yang Nabi tak maaf, Nabi nak berperang. Ini mula-mula tercetusnya Fatah Makkah setelah antara peperangan Mu'tah nak tuju ke Fatah Makkah bulan puasa itu, ada berlakunya satu pengkhianatan. Satu pengkhianatan. Daripadanya subhanallah, Baninya Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Maka Nabi turun. Kita lebih kurang 10,000 orang. Dan ringkas ceritalah dalam peristiwa perjalanan nak pergi Fatah Makkah ni. Nabi SAW dengan 10,000 sahabat bertolak dari Madinah. Kemudian bila sampai ke satu tempat, setengah riwayat kata Juhfah. Setengah riwayat cikgu besar saya, Cikgu Mazuki dan Abang Muhammad Fitanah saya, katanya bila sampai di Juhfah. Juhfah ni adalah hadis Nabi SAW menyebut keberkatan cupok dan gantang orang Ansar, dan kalau ada penyakit pun minta jauh daripada orang Ansar sejauh Juhfah. Ini ada doa Nabi kepada orang Ansar, keberkatan Ansar. Kita akan cerita bila sampai waktunya 2 bulan sebelum Nabi wafat, Nabi berdoa kepada orang-orang Ansar. Ini kita umur 61 dah Nabi. Tak lama dah. 62, 63. Tak lama dah tuan-tuan ya. Ramai semalam mesej saya kata tu sedihnya, sayunya hati kerana rasa macam dekat dah dengan kewafatan Nabi, dengan kita nak hilang Nabi. Betul. Saya sendiri pun tuan terasa sayu. Sebagai seorang pelajar sirah Nabi, saya bukan mengajar, masih pelajar. Saya beranggapan sampai mati kita belajar. Baik, bila sampai di Juhfah, riwayat kata pak saudara Nabi datang Abbas. Abbas mari dengan isterinya memeluk Islam. Memeluk Islam tahun 8 Hijrah. Tahun 8 Hijrah. Kemudian Nabi pun terima keislaman bapa saudaranya Abbas dan juga mak saudaranya, isteri Abbas. Siapa?
yakni kakak ipar Nabi juga. Kita dah belajar dah dulu dalam peristiwanya Umratul Qadha kan, Nabi berkahwin. Nabi duduk 3 hari kan dalam Umratul Qadha tahun 7 Hijrah, yakni tahun lepas. Ni 8 Hijrah, tahun sebelumnya. Apa dia? Nabi berkahwin dengan Maimunah bintul Harith, adik kepada isteri Abbas. Dalam mak saudara sabik juga kakak ipar. Okey, baik. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan daripada Juhfah, kata riwayat, termasuk Ahlus Siyar. Sirah kita ni pun sebut begitu. Termasuk juga Sulaiman Al-Mansufuri dalam karya sirahnya yang besar, Rahmatul Lil Alamin itu. Saya tak sempat tengok sangat banyak kitab sirah. Belek sehelai 2 begitulah, sempat-sempat begitu tuan. Kerana sepanjang hari ni macam-macam lah ya. Anak kecil, anak besar, kang sekian, kang gitu. Tapi mudah-mudahan Allah beri mudah kepada kita untuk belajar. Baik. Terima kasih Abang Ros. Ya betul Cikgu Din, di Juhfah, Abbas bapa saudara Nabi dengan isterinya memeluk Islam pada tahun 8 Hijrah, betul? Pada tahun 8 Hijrah, betul. Ini di Juhfah. Kemudian Nabi teruskan lagi perjalanan daripada Juhfah sampai ke mana? Riwayat kata Abwa. Abwa ni kita biasa dengar ya. Ya, tempat dimakamkan bonda Nabi Aminah binti Wahab tu, sempadan antara Mekah dengan Madinah. Ahlus Siyar dia tidak sepakat, ahlu tarikh pun gitu. Abwa ni dekat dengan Mekah ke atau Abwa ni dekat dengan Madinah? Tapi sempadan, yang pastinya sempadan. Bila sampai di Abwa, tadi di Juhfah Abbas masuk Islam dengan isterinya, pak saudara Nabi. Bila sampai di Abwa, katanya sepupu Nabi 2 orang mari, Sufyan bin Harith dengannya Abdullah Abu Umayyah. Abdullah Abu Umayyah dengan Sufyan bin Harith adalah sepupu Nabi, sebelah mak Nabi, sebelah Aminah. Kita biasa dengar sepupu Nabi sebelah bapa Nabi, seperti Ali tak? Dan kakaknya Ummu Hani kan, dan juga abangnya Ali, Ja'far bin Abi Talib yang gugur syahid dalam peperangannya Mu'tah ni kan. Kita biasa dengar 3 nama tu. Kalau anak Abbas pula sepupu Nabi sebelah bapa saudara Nabi, Fadl bin Abbas, kemudian Qatham bin Abbas, kemudian Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ummu Hani anak Abu Talib. Kita biasa dengar sebelah bapa Nabi. Sebelah bapa Nabi. Tetapi 2 orang sepupu Nabi ni, Sufyan bin Haris dan juga Abdullah bin Abu Umayyah, dia ni sebelah mak Nabi, Aminah binti Wahab. Ia datang jumpa Nabi, Nabi tak nak tengok. Nabi paling tak nak tengok. Kenapa ayanda cikgu? Kenapa saudari Azlinda saya daripada Sungai Tangkas? Kenapa? Tak lain tak bukan kerana sepupu Nabi ni, Sufyan dengan Abdullah bin Abu Umayyah ni, dia paling banyak menyakiti Nabi dan biadab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu di Mekah dulu. Itu bila Nabi nak masuk Mekah, nak serang Mekah, mereka ni masing-masing mari minta ampun. Lalu bila dia mari, Nabi paling ke lain, mereka pun jumpa dengan Ali. Maknanya sepupu sama sepupu sabik lah. Hak ni belah mak, hak ni belah ayah. Maka Sufyan dengan Abdullah bin Abu Umayyah, dia kata macam mana nak buat Ali? Kami nak masuk Islam. Allah dah mulia, dah Muhammad, sepupu kami. Maka Ali ajar gini. Ali kata, kamu masuk berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk pergi terus. Biarlah paling tak paling pergi terus. Bila kamu pergi, walaupun baginda tak berpaling menunjukkan tak suka pada kamu kerana sifat kamu di masa yang lampau itu, kamu masuk terus ke depan Rasulullah, kamu baca ayat Quran. Ini aku ajar kamu ni, Ali kata baca ayat Quran. Ayat apa? Ayat surah Yusuf, Cikgu Din. Ayat surah Yusuf, Cikgu Din. Kalau surah Yusuf ni, Cikgu Din apa hak mana?
Saya apa satu je tu. Cuba baca. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sesungguhnya aku melihat 11 bintang, matahari, bulan semuanya sujud pada aku. Dah Cikgu Din apa ni untuk apa? Untuk pengasih tu, biar orang sayang. Ambuh Cikgu Din. Hak lain, surah Yusuf, apa ayat Cikgu Din hafal? Ni nak berkait dengan sirah kita ni. Kata Saidina Ali, kamu masuk melalui hadapan baginda paling tak usah kira. Terus kamu baca perkataan adik-beradik Yusuf yang mengkhianati Yusuf. Yang mengkhianati Yusuf sejak kecil lagi. Allah rakamkan perkataan penyesalan mereka terhadap perbuatan mereka yang lampau. Apa ayatnya? Cuba tengok dalam surah Yusuf. Apa ayatnya? Apa ayatnya? Laqad qala laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in tu. Wa in kunna la khati'in tu. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina. Qalu tallah laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Berkata adik-beradik Yusuf, qalu ramai-ramai, tallah demi Allah Yusuf, hari ini kamu memerintah Mesir, kami datang menghadap kamu ni. Atharaka Allahu alaina. Allah telah melebihkan kamu, melebihi kami. Wa in kunna la khati'in. Kami mengaku kami salah, minta maaf Yusuf. Ali kata baca ayat ni. Ali kata baca ayat ni sebagaimana adik-beradik Yusuf memperakui mereka salah mengkhianati adik-beradik mereka. Saudara mara mereka dalam situasi sekarang, kamu pernah mengkhianatinya Muhammad, sepupu kamu. Maka kamu sebut firman Allah ini. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Sesungguhnya Yusuf, engkau dilebihkan Allah hari ini ke atas kami. Kami minta maaf, kami mengaku salah. Kenapa aku kata begitu? Kata Ali kepada Abdullah bin Abu Umayyah dengan Sufyan bin Harith. Dia kata sebab gini, baginda SAW ni, dengar baik Cikgu Din, dengar baik Azlinda. Kerana Rasulullah SAW ni, dia tidak akan membenarkan orang bercakap melebihi kalamnya. Baginda tidak akan benarkan orang bercakap lebih baik daripada kalamnya. Baginda ni, kalamnya fasih walaupun pendek, tepat dan sampai tinggi. Wahyu. Mana lebih tinggi kalam berbanding wahyu? Tu kata ulama, kelebihan Al-Quran berbanding dengan kalam manusia. Penyairkah? Cerdik pandaikah? Ahli bahasakah? Kelebihan kalamullah berbanding dengan ahli bahasa, perkataan mereka. Seperti samalah kelebihan Allah berbanding makhluknya. Lalu, takkanlah bila dibaca ayat Quran, ada yang lebih daripada ayat Quran. Kamu baca, Nabi tidak akan membenarkan kamu lebih baik kalamnya daripada baginda. Itu bila mereka masuk hadapan Nabi, Nabi paling tak kira tu, mereka kata, qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khatin. Apa dia kata? Dia katakan, apa ni, sungguhnya Allah melebihkan kamu. Kata saudara Yusuf kepada Yusuf, kami pun, sepupu kamu pun kata begitu jugalah Muhammad, kamu lebih. Wa in kunna la khatin, kami mengaku salah. Terus Nabi jawab dengan ayat Quran juga. Tu kita kata Nabi tidak benarkan kalam yang lebih baik daripada kalam baginda. Baginda menjawab dengan kalam yang lebih baik, ayat Quran juga. Surah Yusuf juga. Apa dia? Perkataan balas Yusuf kepada saudara adik-beradiknya yang minta maaf itu. Allah rakam dalam surah Yusuf juga. Apa jawab Yusuf yang Nabi baca kepada sepupunya? Apa? Qala la tathriba alaikumul yaum. Ingat cikgu dia? Qala la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kata Allah. Nabi baca kalam Allah tu.
Bila sahaja adik-beradik Yusuf mengaku salah, minta maaf, Yusuf jawab, qala la tathriba alaikumul yaum. Hari ini tiada celaan, tiada cercaan kepada kamu, tak ada. Ya, sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Dialah Maha Pengasih sangat-sangat, penyayang sangat-sangat. Tengok Cikgu Dim. Tengok Cikgu Dim ya. Cuba renungi bagaimana Nabi SAW fasih perkataannya. Dan lebih jauh kita dapat satu kefahaman daripada riwayat ini, pemaafnya Nabi. Bila dengar kalam Allah, ya, Nabi beriman, dengar. Kita patut bila ayat Quran kata, ya. Bila Tuhan kata, tak, tak. Nabi bila dengar saja, walaupun dalam keadaan tidak suka sepupunya. Bila disebut firman Allah, Nabi jawab, qala la tasriba alaikumul yaum. Tiada cercaan, tiada kesilapan yang nak dipanjang-panjang hari ini kepada kamu, tidak. Ya, Allah mengampunkan dosa. Allah Maha Penyayang. Maka baginda menerima keislaman dua orang sepupunya sebelah ibunya. Itulah Sufyan bin Harith dan juga seorang lagi, apa dia Cikgu dia ingat tak? Abdullah bin Abu Umayyah. Ni sepupu Nabi. Baik. Kemudian sampailah kita di pinggir Mekah. Nabi bermalam dulu malamnya. Riwayat katalah suruh semua tentera pasang obor api supaya orang tengok dari jauh, nampak 10,000, terlalu ramai. 10,000 Cikgu Din pasang ungu api malam Allah. Kita bulan puasa pun kalau main meriang buluh berlawang dengan Tanjung Putak dah ke kita pun tembak Tanjung Putak meriang buluh. Dak. Api penuh sungai, budak-budak muda lepas pada buka, zaman dulu Cikgu Ding. Zaman kita, lah budak-budak dak. Fikiran dak panjang sangat dak. Semayang ke mana, terawih ke mana, Allah wa na'udzubillah. Ya Allah, Allah ampunlah dosa kita Cikgu Din. Tu dia. Allah ampunlah dosa kita Cikgu Din. Jadi atas dasar itu, Nabi suruh pasang obor api itu, lebih kurang 10,000. Malam itu Abbas kan masuk Islam di Juhfah tadi. Abbas ni dia berkawan baik dengan Abu Sufyan. Pasal Abu Sufyan ni pemimpin Mekah, Abbas pun anak pemimpin Mekah. Abu Sufyan dengan Nabi ni bukan orang lain. Dia pusing sebelah keluarga, adalah ahli keluarga belaka, Quraisy belaka. Quraisy. Lalu Abbas pergi cari Abu Sufyan. Bila pergi cari Abu Sufyan, nak keluar payah daripada camp, Abbas naik himar Nabi. Baca dalam riwayat umur Nabi 61 tahun 8 Hijrah ni, dalam bulan Ramadan ni. Ya, kita perang Fatah Mekah Ramadan. Badar pun Ramadan juga. Kita buka Makkah bulan puasa yang berkat. Bulan puasa yang berkat. Baik. Ina Azman, sepupu Nabi Sufyan bin Harith dan Abdullah, betul, Abdullah bin Abu Umayyah, dua orang, sebelah ibu Nabi. Baik. Jadi dia naik himarnya Nabi yang bernama Dul ataupun Waldal tu, kita dah sebut dah dalam kuliah lalu ni Cikgu Ding. Jangan lupa, saya piak Cikgu Ding, saya rotang Cikgu Ding nanti. Ya, saya piak, saya bedah ni. Jangan lupa Cikgu Ding. Janganlah lupa Cikgu Ding. Okey, baik. Sahabat-sahabat sekalian, naiknya himar Nabi, kenderaan rasmi Nabi warna putih yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis. Itulah Raja Muqawqis yang hadiah kepada Nabi himar warna putih nama Waldal ataupun Dul dalam riwayat lain. Dan hadiahkan juga kepada Nabi dua orang hamba abdi terhormat tu, Maryah Qibtiyah dengan Sirin. Yang Nabi ambil Maryah Qibtiyah, berkahwin, dapat anak nama Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafat waktu kecil. Manakala Sirin, wanita tadi, diberi pada sahabat, ya. Diberi kepada sahabat Hasan bin Sabi Al-Ansari. Ni semua sekali dah saling belaka tadi. Dah ingat belaka tadi, ya, jangan lupa. Mudah-mudahan kita minta dengan Allah belajar, diberi ingat dan juga diberi hidayah untuk beramal Cikgu Ding, insya-Allah. Baik. Ya, himar. Ya, betul Siti Arif. Himar Nabi, ya, bernama Dul ataupun Waldal. Jadi bila Abbas naik,
Tentera pun tak tahan. Dia tengok, oh, pak saudara Nabi. Ni kenderaan rasmi Nabi. Bahasa yang keluar daripada kem, ambil Abu Sufyan, wak masuk jumpa Nabi. Ada riwayat kata Umar halang, tapi kita tak nak panjang isu itu. Bila berjumpa Nabi SAW, Nabi suruh masuk Islam. Abu Sufyan ni dia nak mikir lagi. Dia nak mikir. Kata Abbas, Abah marahlah kepada Abu Sufyan, aku bawa mu payah-payah. Esok bila masuk ke dalam Makkah, kita tak tahu apa jadi. Semangat sangat. 10,000 orang nak kawal macam mana. Ada tentera yang garang. Ada kabilah sekian. Ramai. Ansar. Kabilah-kabilah lain yang akan kita belajar sekejap lagi. Bagaimana bagaimana Abbas membawa kawangnya Abu Sufyan untuk tengok ketenteraan Nabi daripada satu lembah yang sempit. Sebab adanya dialog nanti Sa'ab bin Ubadah bin Samit dengannya Abu Sufyan. Dengan Abu Sufyan. Tapi kita akan cerita sampai masanya. Maka Abah kata, kenapa tak masuk Islam? Aku bawa kamu ni mudah-mudahan selamat. Sebab esok bila masuk Fatah Mekah, tak tahu apa berlaku nasib kamu. Nasib kamu esok tak tahu. Akhirnya sehinggalah katanya, besoknya subuh, Abu Sufyan masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam. Dan kalau kita tengok, Nabi masuk Fatah Mekah ni pada waktu duha. Nabi masuk tawang kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Tanpa pertumpahan darah Kak Mimi. Tanpa pertumpahan darah Zul. Abu Sufyan ni isterinya nama Hindun, betul? Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah tu yang melahirkan Hanzalah. Bukan Hanzalah yang apa dimandi junub oleh malaikat dalam peperangan Uhud, tidak. Hanzalah bin Abu Sufyan, anak sulung mereka. Abu Sufyan ni dipanggil oleh orang Arab, ya Aba Hanzalah. Abbas, pak saudara Nabi, dipanggil oleh orang Arab apa dia? Ya Aba Fadl. Kerana anak sulung Abbas, abang kepada Abdullah bin Abbas, abang kepada Qatham bin Abbas. Siapa? Fadl. Tu dipanggil Abu Fadl. Arab ni sampai sekarang pun, kita berkahwin dapat anak sulung tu kita digelar orang, wahai bapa kepada sekian-sekian. Contoh saya anak Muhammad Atta'illah. Kalau nak pakai cara orang Arab lah. Walaupun kita orang kalau berang hulu, hidung, kemek sekian, biarlah. Nak pakailah cara orang Arab. Maka dipanggil Abu Muhammad. Abu Muhammad Atta'illah. Abu Atta'illah boleh. Ni orang Arab sudah menjadikan laqab, kunyah bagi diri mereka sejak dulu. Lalu Nabi dipanggil apa? Abul Qasim. Bapa kepada Qasim. Abul Qasim, bapa kepada Qasim. Kepada Qasim. Jadi Nabi masuk pada waktu duha. Masuk waktu duha, Abu Sufyan masuk Islam waktu subuh tu. Cuma nak cerita bagaimana Nabi masuk. Nabi ni bila nak masuk, Nabi suruh Abbas bawa Abu Sufyan tengok ketenteraan yang datang nak masuk ke Mekah. Dulu waktu kamu halau kami daripada Mekah, hamba abdi yang mengikut kami. Orang miskin mengikut kami. Ada yang kamu ikat, kamu salai atas api. Seperti Saidina Uthman, awal masuk Islam, digulung dalam tikar kulit, disalai, dilayu atas api oleh bapa saudaranya. Bilal bin Rabah dibaringkan di atas bara api di atas padang pasir. Sehingga riwayat kata syair Arab tentang kemuliaan sahabat Bilal. Di belakangnya walaupun 1 inci tak ada yang rata, melainkan berparut. Ya. Abu Sufyan masuk Islam subuh, betul. Saya dah sebut tadi. Waktu subuh. Jadi, subhanallah, ni yang berlaku dalam peristiwa Fatah Makkah. Abbas bawanya Abu Sufyan tengok ketenteraan. Bila tengok, dia kata, ya Allah, besarnya kerajaan anak saudara kamu Abbas. Besar. Besar. Cuba bayangkan besar. Yang mana kebetulan riwayat sebut,
apa ni, Rahmatul lil Alamin pun sebut, Sulaiman Al-Mansufuri sebut, Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri pun sebut dalam karya dia Ar-Rahiqul Makhtum. Dalam Rahmatul lil Alamin pun ada sebut juga. Gimana? Bila saja Abu Sufyan tengok ketenteraan banyak, tiba-tiba kebetulan Sa'ad bin Ubadah bin Samit, pemimpin kaum Ansar, dia mewakili kaum Ansar dalam 10,000 ketumbukan tentera tu, dia bawa bendera Ansar. Setiap kabilah bawa bendera masing-masing. Nak menunjukkan, walaupun kami kabilah sekian, kami bersama Rasulullah. Walaupun kami Ansar, kami penyokong Rasulullah. Mereka bawa bendera. Bila saja Ubadah bin Samit, Sa'ad bin Ubadah bin Samit, Sa'ad bin Ubadah tu dia lalu depan Abu Sufyan, dia nampak, dia kata apa? Inilah harinya pembalasan dendam, wahai Abu Sufyan. Inilah harinya Allah menghina Quraisy. Inilah harinya yang halal menjadi haram, yakni pembunuhan hatta dalam masjid. Bila Abu Sufyan dengar, naik takut, dia masuk Islam dah. Sa'ad tak tahu dia masuk Islam. Dia terus mengadu kepada menantu Nabi Uthman bin Affan dan juga Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, dua orang ni. Maka Abdurrahman bin Auf dengar, terkejut. Uthman dengar, terkejut. Kalam ini boleh menyebabkan rusuhan ataupun orang jauh dengan Islam. Maka diberitahu pada Nabi. Nabi jawab, bahkan hari ini hari pengampunan, hari berkasih sayang, harinya Allah memuliakan Quraisy, memuliakan orang Mekah dengan Islam, dengan Tauhid. Maka oleh kerana Sa'ad dah bercakap begitu, Nabi ambil bendera dari tangan Sa'ad. Mana Sa'ad tadi pegang bendera dah. Tapi bijak Nabi ni. Bijak Nabi ni, Kak Nik Roslina. Nabi ambil bendera Ansar daripada Sa'ad bin Ubadah. Nabi serahkan kepada Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ambil bendera daripada Sa'ad, takut kecil hati kerana pemimpinnya Ansar. Nabi ambil bendera kerana kamu tersilap cakap tadi, tak dipegang dah bendera. Tapi Nabi jaga hati sahabat, ya. Nabi beri kepada anak Sa'ad bin Ubadah. Jadi Sa'ad tak terasa malu. Sebab apa? Bendera aku, anak aku pegang. Tengok tu. Cuba tengok tu, saudara-saudara sekalian. Ni yang kita nak belajar sirah ni, Cikgu Din. Nak tengok sifat Nabi, kecerdikan Nabi. Cerdik Nabi Zal. Cerdik Nabi Suhaimi. Cerdik. Sehingga walaupun dia ambil bendera, tak kecil hati Sa'ad. Dia beri pada anak Sa'ad, Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ini dalam peristiwa waktu nak masuk. Bila kita masuk, dah Abbas ada sebut waktunya Abu Sufyan ni memeluk Islam, lafaz syahadah. Abbas kata apa kepada Nabi, anak saudara ni? Dia kata, ya Rasulullah, Abu Sufyan ni satu orang yang suka kebesaran. Ni sifat. Apa boleh buat, tuan-tuan? Masing-masing sifat kita ada. Ada orang jenis cepat angin tapi baik. Ada orang kalau bangun tidur, jangan tegur dulu. Muk dia tak apa molek, biar dia tegur orang dulu, barulah boleh bercakap lebat, bercakap banyak. Dia masing-masing perangai orang. Dia masing-masing perangai orang. Maka apa jadi? Sallallahu alaihi wasallam, ya, bila Abbas kata Abu Sufyan ni Rasulullah, dia suka kebesaran, apa boleh buat? Dia pemimpin besar Mekah, dia pembangsawan Quraisy. Maka berilah dia apa-apa kebesaran Rasulullah. Maka Nabi SAW pun jawab, boleh. Maka Nabi beri satu kemuliaan, kebesaran kepada Abu Sufyan. Apa dia? Apa dia? Nabi isytihar kepada orang Mekah. Siapa-siapa masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia akan selamat. Dengar tu. Dengar saudari Nurbaiti, dengar Kak Ruzi. Dengar Cikgu Din. Dengar Mutoliga. Dengar sahabat-sahabat Azlinda. Cuba bayang. Cuba bayang musafir senja. Cuba bayang. Bila Nabi sebut siapa masuk rumah Abu Sufyan selamat, naik tak nama Abu Sufyan di mata pengikut dia orang Mekah? Naik, tak jatuh. Nanti kalau tak naik langsung nama Abu Sufyan, orang kata Abu Sufyan pun tak boleh selamat kita. Tiba-tiba, apa kata Rasulullah? Siapa masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia selamat. Naik nama Abu Sufyan. Besar hati Abu Sufyan. Ni cara dakwah.
cara dakwah. Kalau kita tengok ya, sepanjang siri kita berkuliah 24 siri ni, Nabi bila sahaja Nabi SAW berdakwah mengikut qada dan keadaan orang. Kak apa? Meneku nak sebut riwayat ni kita dah belajar dah dengan rakan-rakan. Kalau tersilap ayah Umar tolong betul. Apa dia? Selepas Nabi dihalau dari Taif dengan Zaid bin Harisah lah. Nabi berlindung di mana, ingat tak Cikgu Din? Kat mana Cikgu Din? Kuat sikit Cikgu Din? Betul. Betul Cikgu Din. Dalam kebun kurma. Baik. Cerdik Cikgu Din ni. Dalam kebun kurma. Ya, dalam kebun kurma Nabi berlindung. Penjaga kebun kurma tu kesiang tengok berdarah mengalir dua beranak. Dipetik segugus anggur lalu diberi kepada Nabi untuk makan. Maka Nabi sebut Bismillah. Orang Nasrani agama Kristian nama Adas. Baca sirah nama Adas. Bila dia dengar Nabi baca Bismillah, dia kata, apa yang awak baca tu? Dia tak tahu Nabi. Maka Nabi pun tanya dia, awak agama apa? Dia kata agama Nasrani. Bila dijawab agama Nasrani, apa katanya Rasulullah SAW? Nabi tu kata, aku dengan Isa bin Maryam. Yang kamu agama Nasrani sandar kepada Isa tu, walaupun Isa tak ada kaitan dengan Nasrani, tak ada kaitan dengan Masihi, dengan apa ni agamanya Kristian itu. Tapi Nabi tu sebut, aku dengan Isa bin Maryam dekat sangat nasab. Dekat sangat nasab. Apa maksud daripada perbuatan Nabi ni? Nabi berdakwah kepada Islam, kepada Allah, mengikut orang jenis mana. Kalau cerdik pandai, kita berhujah cara cerdik pandai. Awak apa ni, agama Nasrani. Dari segi Allah awak percaya dah. Tak, cuma awak syirikkan pula 3 dalam 1. Father in heaven is God, Son is God, and Holy Spirit is God, but they are not 3 God, 1 God. Marilah kita bincang. Sebab antara kamu dengan kami ni macam ada sikit persamaan. Ada qiblat, ada kitab suci, percaya pada Nabi Isa, percaya hari kiamat. Contohnya kalau orang sama-sama cerdik. Tapi kalau orang lah mengaji tak tinggi macam saya ni lah, Cikgu Ding ya. Tentulah kalau orang mari nak dakwah, orang bercakap banyak-banyak pada saya tak pandai. Orang kata, Ustaz, saya nak sebut Ustaz ni dalam sekian ni ada menyebut begini. Dalam Taurat ada kata gini, Zabur menyebut begini. Dah Cikgu Ding. Tentulah kita ikut qada kita masing-masing. Tu Nabi kata, aku dengan Isa bin Maryam sangat dekat nasabnya. Kenapa? Kerana orang ni kalau nak dakwah, orang yang Nabi jumpa tu, penjaga kebun Nasrani di pinggirnya Taif selepas Nabi keluar daripada Taif. Dia halau, dipukul Nabi itu, yang nama Adas tadi tu, kerana IQ dia tak apa tinggi Cikgu Din. Tapi dia ada semangat kemuliaan bangsa nasab. Bila dengar, Allah dekat sangat dengan Isa, maka mudah diterima dakwah. Dan Nabi pula bercakap betul. Nabi Bani Ismail, Isa Bani Israel. Bani Ismail dan Israel adik-beradik Cikgu Din. Adik-beradik. Adik-beradik. Ini berdasarkan nasab mereka bertemu pada Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kita. Nabi Ibrahim berkahwin 2 orang perempuan, Sarah dan Hajar, mengikut kita lah. Mengikut Yahudi dan Nasrani, Ibrahim berkahwin 3 orang Cikgu Ding. Sarah, Hajar, Keturah. Sarah, Hajar, Keturah. Ni saya dah tulis dah dalam beberapa buku-buku ringan kami. Benarkan Nabi Isa disalib, yang ditulis pada tahun 2005 tu. Lama dah Cikgu Ding. Ada kami susun dulu buku. Dan sambung selepas itu tentang isu kalimah Allah di Malaysia. Sempat kami susun penulisannya. Dari sudut pandang seni perbandingan. Muqaranatu adiyan itu. Pun kita tulis sekadar yang boleh lah. Sekadar yang boleh lah. Terima kasih Kak Fauziah Abidin. Begitu juga saudara Kasmi. Terima kasih. Baik. Itu dia. Maka Nabi pun dakwah. Satu-satunya orang masuk Islam siapa? Ni Adas ni lah.
Setelah dia dengar Nabi Nasab dengan Isa tu bertemu. Pada Ibrahim alaihi salam. Bani Ismail dengan Bani Israel adik-beradik. Walhal Ishaq dengan subhanallah Ismail adik-beradik satu ayah lain-lain mak. Mereka bertemu bin Ibrahim. Daripada 12 suku bangsa Bani Israel yang telah kita sebut dah dulu itu. Rubin, Syam'un, Lawi, Yehuda, Isakhar, Zabulan, Gad, Ashir dan Naftali, Yusuf, Bunyamin. Dengan sedikit perbezaan seperti yang disebut oleh Ibnu Kathir di dalam karyanya yang terkenal itu Qasasul Anbiya, dengan kitab-kitab tafsir yang kita boleh tengok di masa akan datang, Cikgu Din, ya. InsyaAllah baik. Maka begitu juga Nabi dakwah. Cara Abu Sufyan ni disuka kebesaran. Jangan sampai turun nama dia. Dia ni namanya besar di Mekah. Orang pun mulia. Abu Sufyan ni orang baik. Dia riwayat kata tak pernah minum arak, tak pernah berhibur-hibur dengan perempuan. Dia jaga diri dia. Dia jaga karisma dia. Dia jaga penampilan dia. Sebab tu orang bila tengok Abu Sufyan, mereka tahu ni orang terhormat. Dia tak minum arak, dia tidak mabuk. Cuma dia tidak mahu masuk Islam awalnya. Tu Nabi beri kebesaran, siapa masuk rumah Abu Sufyan selamat. Siapa masuk rumah Abu Sufyan selamat. Itu dia. Dan Nabi sebut juga, siapa tutup pintu rumah pun selamat. Kami tak akan cari siapa dalam rumah. Siapa masuk Masjidil Haram pun selamat juga. Ini Islam tunjuk ihsan, sifat pemaaf. Itu kata Muhammad Al-Ghazali. Siapa Muhammad Al-Ghazali, Cikgu Din? Tokoh pemikir Islam. Apa dia kata? Baginda sallallahu alaihi wasallam menawan orang-orang Arab dan musuh-musuhnya dengan akhlaknya. Dengan akhlaknya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan akhlaknya. Mana akhlak Nabi menyebabkan orang tak ada fikir Allah, pemaafnya Muhammad. Ya, pemaafnya Muhammad. Ingat tak semalam kita belajar ghawrah. Ghawrah ini adalah satu orang yang bernazar, satu orang yang nak pergi bunuh Nabi dalam satu peperangan. Nabi berehat bawah pokok. Nabi berehat bawah pokok. Yang Nabi semayang khauf tu. Zatul Riqa. Peperangan Zatul Riqa. Ingat tak? Zatul Riqa. Waktu ni umur selepas dalam peperangan Khaybar juga. Zatul Riqa. Lalu Nabi solat khauf. Kita dah sebut semalam. Dalilnya. Fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Dalam keadaan takut, boleh sembahyang sambil berjalan atau menaiki kenderaan. Maka Imam Malik menukilkan daripada Nafi'. Nafi' menukilkan daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar kata, aku melihat Rasulullah pun sebut begitu. Sembahyang sambil berjalan dalam keadaan perang, boleh. Naik kenderaan walaupun bersalahan dengan kiblat dalam keadaan ketakutan, boleh. Baca dalam tafsir Tabari, Qurtubi, Ibn Kathir dan lainnya. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, begitulah bagaimana Nabi mengangkat kemuliaan subhanallah Abu Sufyan. Siapa masuk Masjidil Haram pun selamat. Tetapi Cikgu Din, ada juga yang Nabi tak maaf. Abang Haslin, ada yang Nabi tak maaf. 9 orang. Baca balik kitab sirah kita, baca balik 9 orang. Antaranya Ibnu Naufal, Ibnu Sarh, kawan baik Ibnu Naufal. Khubar, walaupun Khubar akhirnya masuk Islam. Ikrimah bin Abu Jahal. Begitu juga Abdul Uzza. Banyak 9 orang. Termasuk 2 orang penyanyi dia yang suka menyanyi mengejek Nabi. Milik Khubar. Khubar, Ibnu Naufal, Ibnu Sarh dan Abdul Uzza, Ikrimah bin Abu Jahal dan 2 orang lagi penyanyinya. Subhanallah. Ya, ada yang dibunuh. Mereka bergantung di kelambu Kaabah. Nabi sebut 9 orang ni tidak akan dimaafkan. Bunuhlah di mana saja kamu jumpa, sekalipun mereka bergantung di kelambu Kaabah. Cuba bayang Cikgu Din, bahasa Nabi. Nak katanya Allah dah maaf. Tapi ialah kemaafan Rasulullah tu, ya. Antaranya ada yang datang berjumpa dengan Uthman Ibnu Sarh. Dia kata, maafkanlah aku, bawalah aku jumpa Muhammad. Dia masuk Islam, selamat. Ikrimah lari.
Ikrimah tak sempat dia bunuh lari, tapi akhirnya masuk Islam. Adik perempuan Ikrimah jumpa Nabi, aku minta perlindungan bagi pihak abangku. Riwayat kata isterinya, aku minta perlindungan bagi pihak suamiku. Maka Nabi jamin keselamatan. Nabi ni satu benda kita baca dalam hadis, kita baca dalam perjanjian termasuk peperangan Hunain kejap lagi. Termasuk dalam peperangan Hunain. Hunain yang bersambung dengan peperangan Taif tu. Ya. Nabi ni kalau orang minta, Nabi tak kata tak. Minta perlindungan Rasulullah, Nabi beri. Nah, bila Nabi masuk, antaranya ya, antaranya saudara-saudari sekalian, bila Nabi masuk ke Fatah Mekah waktu duha, waktu duha. Nabi buat apa? Nabi tawaf dulu. Kemudian Nabi minta kunci daripada Bani Syaibah, pemegang kunci Kaabah. Bani Syaibah ni sejak zaman jahiliyah lagi pemegang kunci Kaabah. Bila hari Fatah Mekah, Nabi ambil kunci, Nabi serah balik. Nabi kata, inilah kerja kamu sampai bila-bila. Dan ambillah rezeki yang baik dengan jalan yang halal daripada rumah Allah ini. Khidmat kepada rumah Allah, pemegang kunci. Mana Nabi serah pada amanah kepada pemilik asalnya. Nabi ni al-amin tuan. Tak balas dendam, Nabi serah. Dah pemegang kunci Kaabah sekarang, yang ada sekarang siapa? Bani Syaibah. Cikgu Din keturunan Bani Syaibah lah tu. Sebab tu saya masih bertugas di Masjid Negara sebagai imam Masjid Negara. Ada sekali menerima kunjungan daripada pemegang pintu kunci Kaabah tu. Keturunan Bani Syaibah. Dia akan sampai kiamat lah. Turun-temurun ada anak cucunya yang akan jaga. Ni kerana apa? Mentaatinya amanah. Nabi kata, peganglah. Sampai bila-bila lah kamu yang memegang amanah, pegang kunci tu. Ni pada peristiwa Fatah Mekah. Yang Nabi sebut istihar kuncinya, ni Bani Syaibah. Nabi bersihkan berhala, Cikgu Din. Berhala banyak. Kita Kaabah tahu tak berapa berhala? Berapa? 36 berhala. Tak, 360. Jangan tertinggal kosong tu, Cikgu Ding. 360 berhala. Dia bersih, diangkut, dipecahkan. Dan bila Nabi buka sendiri kunci Kaabah tu, di dalam Kaabah ni ada juga beberapa berhala. Antaranya riwayat sebut, dalam sirah pun ada sebut, satu lukisan begitu, yang ada terlukis konongnya lah Ibrahim dengan anaknya Ismail. Ibrahim dengan anaknya Ismail sedang menilik nasi dengan azlam. Menilik nasi dengan azlam. Apa dia azlam? Baca ayat Quran. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam. Cikgu Din, wal azlam. Baca. Azlam ni anak panah berbulu yang mereka guna untuk tilik nasi. Untuk tilik nasi. Sebab orang Arab dulu dia percaya kepada khurafat, Cikgu Din, benda-benda tahayul. Kalau nampak burung hantu, ni ruh orang-orang mati dalam peperangan, suruh pewarisnya tuntut bela, dahaga kepada darah. Tu yang mereka tu selepas bulan Muharram, mereka terus pergi berperang. 4 bulan Muharram termasuk bulan haram ya. Arba'atun hurum, 4 bulan haram yang disebut dalam surah Taubah. Satu-satunya surah yang tak ada bismillah tu. Jadi bulan Muharram mereka tak perang. Bila masuk saja bulan Safar, sebab tu dinamakan Safar. Setengah ahli bahasa kata Safar ni disebabkan mereka mengosongkan, mensifarkan rumah mereka untuk pergi safar, musafir. Nak perang, tuntut bela. Nak perang, nak tutup bela. Baik. Azlam. Bukan azlan dengan N, M. Azlam. Azlam. Anak panah yang berbulu. Kononnya, Ibrahim dengan Ismail digambarkan dalam lukisan itu bermain anak panah tilik nasi. Nabi pecahkan lukisan itu. Riwayat kata ada satu berhala dibuat daripada pelepah kurma. Dalam bentuk patung burung, Nabi tumbuk patung itu pecah. Ini dalam Kaabah. Dibersihkan kesyirikan. Ya, dibersihkan kesyirikan. Itu yang dikatakan oleh sebahagian ahlus siyar, Fatah Makkah adalah
bagaimana Allah memuliakan rumahnya daripada kesyirikan, diberinya kemenangan kepada orang-orang ikhlas, yakni Islam, untuk membersihkan daripada syirik itu. Untuk membersihkan syirik itu. Baik. Subhanallah, ibu bapa sekalian, ada Nabi selepas pada bersih bahala, buat ucapan, bertemu orang ramai, Nabi masuk ke rumah sepupunya. Siapa? Ummu Hani, kakak pada Saidina Ali, ya. Adik pada Ja'far tu. Masuk rumah Ummu Hani, ada kata kakak Ja'far. Maka bila masuk saja dalam rumahnya, subhanallah, Ummu Hani sepupunya, riwayat sini yang sebut ni Cikgu Ding. Sini yang sebutnya apa dia? Nabi bersolat 8 rakaat. Lalu ada setengah orang faham Nabi bersolat duha. Sebab waktu tu waktu duha. Ketika Nabi masuk ke rumah Ummu Hani tu pun dalam duha lagi. Maka Nabi solat 8 rakaat. Ramai yang menyangka bahawa itu solat duha, Nabi buat 8 rakaat. Tidak. Kata ahli sirah kita ini, terutama kitab yang kita rujuk inilah Ar-Rahiqul Maktum, kata dia tidak. Itu adalah solat sunat semata-mata kerana syukur. Lantaran syukur, Allah memberi kemenangan dalam peristiwa Fatah Mekah ketika bulan puasa itu, sambil berpuasa. Nabi duduk di Makkah dan peristiwa Fatah Mekah 19 hari. Duduk 19 hari Cikgu Din, ya, 19 hari. Sebab Nabi balik ke Madinah pada pertengahan atau nak masuk ujung, sebelum beberapa hari berbaki habis Zulqa'dah. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Dalam perjalanan tolak lagi 8 hari daripada Madinah, ya, sampai ke Mekah, duduk 19 hari. Bayangkan, duduk 19 hari, bayangkan. Dan antara apa yang ditumpukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Fatah Makkah ini, peristiwa Fatah Makkah tidak lain tidak bukan mengajar tauhid, meninggalkan kesyirikan, menghapuskan saki-baki berhala. Di antara beberapa operasi ketenteraan, pergi ke mana-mana tempat, hancurkan berhala yang masih ada. Adalah riwayat disebut di situ bagaimana Khalid ibn al-Walid ketika nak pecahkan satu berhala besar, keluar wanita berambut panjang mengurai jin lah. Jin keluar, maka dia belah sehingga terbelah dua. Nabi puji, Nabi kata, Lata dan Uzza sudah berputus asa kepada kamu untuk menyembahnya dan meninggalkan Allah. Tapi tak nak ceritalah benda-benda kecil gini Cikgu Din, ya. Sekadar nak hilang rasa mengantuk tuan-tuan saja. Ya, nak hilang rasa mengantuk sahabat-sahabat saja. Macam mana Datuk tahu kami mengantuk tu? Yalah, komen ni tak bergerak dari tadi. Duduk hak tu saja. Masing-masing dah tak larat nak menulis tu. Kami ni malam nisfu Sya'ban, esok kan nak puasa. Jadi lepas petang tadi kami dah mula makan banyak-banyak dah tu untuk menghadapi puasa besok, kata tuan-tuan. Kata tuan-tuan. Baik, ya. Okey. 19 hari Nabi duduk di Makkah dalam peristiwa Fatah Makkah. 19 hari. Nabi ajar tauhid, meninggalkan kesyirikan, ajar mereka dan mengambil bai'ah. Antara orang berbai'ah ni Cikgu Ding tahu tak? Antara orang berbai'ah ni siapa? Hindun. Hindun binti Utbah. Dia malu takut Rasulullah tahu dialah yang memperlakukan kepada Hamzah sekian-sekian. Antara riwayat kita baca dalam Uhud dulu, kulit kaki Hamzah dilapah. Kerana nazar wanita-wanita musyrikin Makkah nak keringkan kulit kaki Hamzah, nak jadikan anting-anting. Nak jadikan subang supaya mereka hina Nabi. Ni kulit pak saudara Nabi ni. Biar jadinya apa, subhanallah, orang nak hina Nabi. Macam kita lah, Adiza. Contohnya, kita bawa senapang pusaka ayah kita sekian, tukar nama lesen kerajaan pun lulu. Kita pergi ke subhanallah, ke Batang Lupar, Sarawak. Berdeh bujang senang. Dulu kan kecoh bujang senang, besar buayanya, ya. Akhirnya mati di tangan kita. Bila mati di tangan kita, kita ambil gambar, ambil. Dah. Kita ambil lah taring gigi bujang senang untuk buat kalung loket.
Pergi Kuala Berang, kedai Cik Mak Lazimah Zakri ke, suruh buat. Buat biar letak gigi buaya tu di kalung. Sebab apa? Kenangan. Saya yang bunuh bujang senang, bukan orang lain. Begitulah. Maka Hindu malu dipakainya purdah. Maka Nabi tak kenal. Umar pun tak kenal. Abu Sufyan katanya tak kenal juga. Dalam riwayat lain kata kenal. Tak apalah, Abu Sufyan ada dekat Nabi. Baru masuk Islam, pemimpin Mekah duduk dengan Nabi. Nabi ajar berbai'ah. Dia kata mengucap, maka mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan bila kamu menjadi Muslim, ingat jangan mensyirikkan Allah. Dia kata ya. Dan jangan membuat kezaliman. Ya. Dan jangan mencuri. Bila disebut jangan mencuri, Hindung jawab, macam mana aku tak curi? Abu Sufyan tu kedekut sangatlah. Bila dia sebut gitu, orang pun tahulah Hindun. Maka Abu Sufyan malu. Abu Sufyan kata apa? Aku halal lah, yang kamu ambil tu halal dah. Lama dah halal dah. Maka bila begitu, Nabi tahu, Umar ketawa. Nabi paling jauh pun Nabi hanya suka. Dalam riwayat kata ada Nabi ketawa sehingga nampak giginya. Ada dalam satu riwayat. Bayang tuan ya. Nabi SAW pun, ya Allah, sempurnanya akhlak Nabi, adab Nabi. Hatta Nabi ketawa pun dengan nampak gigi saja. Dan Nabi tutup mulutnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau kita macam mana Cikgu Din duduk atas wakaf, jumpa kawan-kawan. Malam Jumaat kalau di asrama tak balik, cerita kelakar sampai ketawa tergolek-golek. Allah, Nabi lain. Nabi lain. Nabi lain. Tu dia sahabat-sahabat sekalian. Maka apa yang kita kata tadi, subhanallah, akhirnya Hindun ni dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata lagi, jangan membunuh. Apa dia kata? Jangan membunuh anak-anak. Sebab tu ayat Quran kata wala taqtulu auladakum. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu, takut rezeki tak ada, banyak mulut nak kena tanggung. Jangan, kerana rezeki daripada Allah. Bila Nabi ajar ayat Quran tu jangan membunuh anak-anak, apa kata Hindun? Dia kata yang bunuh anak kami kamu. Kamu yang bunuh, kami tak bunuh anak kami. Itu yang Umar suka sampai terlentang, suka sangat. Sebab anak Abu Sufyan dengan Hindun ya. Ya, anak sulungnya Hanzalah. Mati dalam peperangan Badar, Cikgu Din. Mati dalam peperangan Badar, Cikgu Din. Hanzalah. Itu yang Hindun kata, kami tak bunuh, kamu yang bunuh. Ketawa Umar sampai terlentang. Tengok soal jawabnya Hindun itu. Akhirnya masuk Islam. Allah melapangkan hatinya, memberi hidayah padanya. Begitu juga Abu Sufyan. Begitu juga Ikrimah Abu Jahal. Walaupun lari, akhirnya masuk Islam. Ada satu riwayat yang menyebut, bila Ikrimah nak mari, Nabi pesan kepada sahabat-sahabat, sayatikum Ikrimah Abu Jahal mu'minan muhajiran fala tasubbu abahu. Akan datang kepada kamu Ikrimah anak Abu Jahal sebagai mukmin yang berhijrah, maka jangan kamu hina bapanya. Kerana hina orang mati, dia menyakitkan hati orang hidup. Orang mati, matilah. Orang hidup ni, anak Abu Jahal, bin Abu Jahal, betul lah ayah aku sekian-sekian, tapi namanya dinasab pada aku. Itu Nabi larang. Nabi larang. Nabi larang, Cikgu Ding ya. Nabi larang. Okey, baik. Sahabat-sahabat sekalian, tu Fatah Makkah. Ada satu peristiwa menyayat hati. Tiba-tiba terlintas peristiwa ini ya. Terlintas Tuhan memberi satu lintasan. Teringat saya satu riwayat. Riwayat ni iaitulah satu ketika orang-orang Ansar yang datang dengan Nabi SAW menawan kota Mekah. Masih dalam Mekah ni. Nabi duduk 19 hari ya. 19 hari. Ketika sampai di Bukit Safa. Bainah Safa wal Marwah, tempat kita sa'i. Mas'a tu tempat sa'i. Mas'a. Maka Nabi berdoa. Masa Nabi berdoa, beberapa orang Ansar bercakap di belakang. Mereka bercakap. Maka Nabi dengar. Bila lepas berdoa, Nabi kata, apa yang kamu bercakap tadi?
Maka mereka malu. Dia kata, tak ada apa Rasulullah, kami tak bercakap apa. Nabi tanya juga, beritahulah apa yang kamu bercakap tadi. Aku nak tahu, Nabi kata. Maka sahabat Ansar kata, tak ada apa Rasulullah. Melainkan kami sesama kami berbincang. Berbincang apa? Kita telah mengikut baginda sampai ke tanah kelahiran tumpah darahnya. Dan akhirnya Fatah Mekah berlaku. Semua sanak saudaranya, bahkan rakan-rakan jiran kenalangnya di tanah tumpah darahnya telah berbai'ah dan masuk Islam padanya. Maka kami bincang, adakah baginda akan menetap di Mekah dengan mereka dan meninggalkan kami pulang ke Madinah? Itu yang kami bincang tu. Sahabat Ansar sedih. Sahabat Ansar sedih kejap. Baik. Kat mana ada Cikgu Din? Sekejap. Kita minum air sekejap, Cikgu Din. Baik, Cikgu Din. Kat mana tadi Cikgu Din? Minta maaf. Minum air sikit, minta maaf. Saudara Hasan, ya. Okey, kat mana tadi kita bincang tadi? Ya. Sahabat Ansar bersedih. Adakah baginda akan menetap di Mekah? Ya, Mekah. Membiarkan kami pulang ke Madinah. Sedih mereka. Maka bila Nabi dengar, Nabi kata, ma'azallah. Nabi kata, semoga Allah lindung. Maknanya sucinya hati orang-orang Ansar ni, persahabatan, kasih sayang dengan Nabi. Itu yang Nabi kata, ma'adallah. Ma'adallah, Nabi kata sekejap. Okey, baik. Al-mahza, apa ni? Nabi kata, ma'adallah. Ma'adallah, minta jauh, minta berlindung lah. Apa ni? Orang Ansar ni sayang sangat kepada Nabi, ya, sayang. Tu Nabi kata, ma'adallah. Al-mahyatu mahyakum. Wal mamatu mamatukum, Nabi kata. Nabi kata begitu. Tempat aku hidup adalah tempat kamu hidup. Tempat yang aku mati, tempat kamu mati juga. Maknanya Nabi mensyaratkan apa? Akan balik ke Madinah bersama dengan sahabat Ansar. Ini peristiwa menyayat hati, ya. Mereka bimbang Rasulullah SAW akan menetap di Mekah setelah berlakunya Fatah Makkah, sahabat-sahabat sekalian. Dan kita tak lupa juga, ya, selepas pada peperangan Fatah Mekah tanpa menumpahkan darah, kita terlibat pula dengan peperangan Hunain. Peperangan Hunain. Boleh baca tafsir panjang, saya tak nak sentuh panjang sangat. Boleh baca dalam surah Taubah ada sebut tentang peperangan Hunain tu. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum. Tu sampai habis ayat. Cikgu Din tengok nanti surah Taubah. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain tu. Cuba tengok tafsirnya. Kita berperang dalam bulan Syawal ni. 8 Hijrah bulan Syawal kita perang Hunain. Kita diserbu waktu subuh sehingga kucak-kacir orang Islam. Kita atur strategi balik, terpisah Nabi dengan sahabat. Abbas menyeru sahabat-sahabat mari dekat Nabi. Abbas ni memang suara dia kuat, maka orang mari balik berkumpul dekat Nabi, berperang dengan begitu sengit sekali. Sehingga kan kita berjaya menawan tentera-tentera dalam peperangan Hunain. Tentera mana kita berperang dalam Hunain? Tidakkah orang-orang Mekah sudah fatah Mekah? Ada beberapa kabilah yang menyangkakan bahawa mereka masih kuat. Mereka bergabung lalu serang kita. Inilah saki-baki daripada kabilah Arab yang dari dulu tak masuk dalam perjanjian dengan Nabi ataupun
mementerai perjanjian keamanan gencatan senjata dengan Nabi, mereka memberontak. Ini kita peperangan Hunain. Kita tawang ramai Pak Long. Kita tawang lebih kurang 6,000 orang tentera mereka. Kita tawang lebih kurang 24,000 unta. Kita tawang lebih kurang 40,000 kambing ternakan. Dan juga kita dapat 4,000 uqiyah. Uqiyah ni adalah mata wang yang sekeping uqiyah bersama dengan 40 dinar ke 40 dirham. Cikgu Din tengok balik sirah ya. Kita dapat 4,000 uqiyah. 4,000 kali 40. Sebab sekeping uqiyah bersamaan nilai 40 dirham kah atau 40 dinar, tengok balik dalam sirah tu. Itu dia. Maka tu yang Nabi letak harta ni, suruh sahabat jaga di Ja'ranah. Kemudian kita berperang Taif. Dia peperangannya Hunain bersambung dengan peperangan Taif. Peperangan Taif, Saki Baki. Kita ke Taif, menghabiskan Saki Baki. Kita kepung tu, lama juga. Tetapi akhirnya dibiarkan begitu. Kenapa? Kerana mereka ni dalam riwayat menyebut, penduduk setempat Taif kata kalau kamu kepung pun Rasulullah, mereka ni macam musang. Musang ni tak bahaya, cuma dia bergerak kadang-kadang bising malam, dia tak bahaya. Jadi Nabi tinggal. Ya. Dan ada peristiwa yang menyayat hati berlaku di situ apabila tibanya hari Nabi membahagikan harta ghanimah. Nabi melambat-lambatkan nak bagi harta ghanimah sebab Nabi berharap yang ditawan masuk Islam, Nabi nak beri balik harta. Tetapi tunggu, sahabat pun banyak kali lalu depan tempat ghanimah. Ni masing-masing perangai orang nak harta bagi yang masing-masing. Memang Islam beri pun ghanimah bagi yang masing-masing, hak mereka. Akhirnya Nabi bahagikan. Bila Nabi bahagi, orang Ansar tengok Abu Sufyan mari kat Nabi, Nabi beri 100 ekor unta. Kemudian Abu Sufyan minta tambah. Dia kata anak aku Muawiyah, Nabi beri 100. Kemudian Abu Sufyan sebut lagi, anak aku Yazid, Nabi beri lagi 100. Makna Nabi sangat pemurah. Hakim bin Hizam dalam hadis sedekah tu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, pun ada minta juga dengan Nabi. Nabi beri, dia suruh tambah sehingga 300 ekor unta. Nabi bagi ke Safwan, ke ni, bagi. Menyebabkan manusia kata, ya Allah, pemurahnya Muhammad. Maka Nabi ambil sehelai bulu. Ni riwayat lama, kita gabung lah. Ambil sehelai bulu, Nabi kepit di tangan, Nabi tunjuk. Walau sehelai bulu pun aku tak akan simpan. Mana duit ni walau 1 sen tak akan simpan. Melainkan menjadi hak kamu. Dan kalau pun hak bagi aku pun adalah untuk kamu. Mana untuk kemaslahatan kamu. Kerana bagi Allah dan Rasulnya itu sudah diletakkan qadarnya harta ghanimah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ni peperangannya Hunain. Bila bagi harta, orang Ansar kecil hati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dilihatnya baginda banyak beri harta kepada orang Muhajirin. Sehingga cakap-cakap keluar dari mulut mereka, baginda dah kembali kepada kaumnya sendiri. Dah lupa dah kepada kita. Maka bila berita ni sampai pada Rasulullah SAW, dikhabarkan oleh ketua mereka, Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah yang Nabi ambil pendera tadilah, pindah kepada anaknya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad kata, kaumku bercakap Rasulullah, berasa tak puas hati kamu bagi harta. Maka katanya Rasulullah SAW, kamu sokong mereka ataupun aku? Sa'ad kata, sudah tentu aku bersama engkau Rasulullah. Maka Nabi kata, kumpulkan orang-orang Ansar di tengah padang ni bawah terik matahari. Maka orang Ansar berkumpul. Nabi berdiri depan mereka di bawah terik matahari. Beberapa orang Muhajirin menyelit-nyelit masuk di belakang sebab disangkanya nak bagi lagi harta ghanimah. Nabi kata, selain Ansar, tinggalkan padang ini. Maka mereka keluar. Maka tinggallah Nabi berhadapan dengan orang-orang Ansar di bawah terik matahari. Maka Nabi SAW pun kata, wahai orang Ansar, cakap-cakap apa yang aku dengar daripada kamu ni.
Maka orang Ansar ni betul lah sifat orang Madinah tu, orang Ansar. Yang Nabi doa keberkatan pada mereka, menjadi malu sendiri. Malu. Bila Nabi kata cakap-cakap apa yang aku dengar. Jadi malu. Dia kata tak ada apa Rasulullah. Mereka dah sedih dah, sebab dah. Maka Rasulullah kata, adakah ketika engkau melihat ke kanan dan ke kiri, orang mengheret unta, mengheret kambing, buat balik harta, ya, maka kamu rasa sedih. Tidakkah kamu tahu ketika mereka adanya iman di kalangan mereka yang perlu harta untuk mengimbangi iman mereka. Perlu guna dunia untuk imbang keadaan mereka. Setiap orang tak sama kadar iman. Sedangkan iman kamu orang-orang Ansar sudah aku yakini. Walau tak guna harta pun aku yakin orang Ansar. Dan sekiranya kamu masih lagi bersedih melihat kanan dan kiri orang heret unta, heret kambing, ambil harta bahagian masing-masing dan bawa balik ke kampung mereka masing-masing, tidakkah kamu redha? Kamu membawa balik aku, Rasulullah, ke Madinah, negeri kamu, dan aku akan hidup dengan kamu sebagai harta kamu. Kalau orang lain bawa unta, bawa apa, kamu berasanya duka cita, tidakkah kamu gembira? Kamu buat balik aku ke Madinah untuk menjadi bahagian kamu. Maka riwayat kata Ansar menangis. Memang hati orang Ansar ni lembut, tuan. Ada keistimewaan yang Nabi puji orang Ansar. Kita akan baca sampai masanya. Menangis orang Ansar sehingga basah janggut mereka. Lalu mereka mengangkat tangan sambil berkata, kami redha Allah dan Rasul harta kami. Allah dan Rasul adalah harta kami. Kami redha. Maka bila Nabi dengar orang Ansar jawab begitu, Nabi angkat tangan di padang Ja'ranah, bawah terik matahari. Apa Nabi kata? Ya Allah, berkatilah kaum Ansar, berkatilah cupak dan apa ni gantang mereka, jauhkanlah penyakit daripada mereka sejauh Juhfah. Nabi berdoa keberkatan orang Ansar. Banyak riwayat lain yang Nabi puji orang Ansar. Antaranya Nabi berkhutbah dalam bulan Muharram. Umur Nabi masuk 63 dalam bulan Muharram. Sebulan sebelum Nabi wafat, Nabi khutbah dalam bulan Muharram. Nabi kata apa? Orang-orang Ansar seperti garam dalam makanan. Garam dalam makanan. Dalam makanan garam tak banyak, sikit je. Seperti garam dalam makanan. Sekiranya ada kebaikan bagi mereka, lantiklah mereka menjadi ketua. Sekiranya ada kesilapan mereka, maafkanlah mereka. Demi Allah, aku mencintai orang-orang Ansar. Tengok Nabi sebut tu. Nabi angkat kedudukan orang Ansar sudah tentu dengan berita dari Allah. Demi Allah, aku mencintai orang-orang Ansar. Dan demi Allah, kalau ada satu lorong dilalui oleh orang Ansar dan ada satu lorong dilalui oleh bukan Ansar, aku akan mengikut lorong yang dilalui oleh orang Ansar. Ya Allah, berkatilah kaum Ansar, berkatilah cupak dan gantang mereka, berkatilah keturunan mereka. Ni Nabi berdoa. Nabi doa dalam khutbah. Sebulan sebelum Nabi wafat, dalam bulan Muharram. Ni kita akan cerita bila sampai masanya. Kita dah sampai ke umur Nabi 61 tahun. Dalam bulan Syawal, peperangannya Hunain berlaku. Bersambung dengan peperangan Taif. Kemudian kecil hatinya sahabat pembahagian harta di Ja'ranah. Kemudian mereka semua terharu menangis. Redha Allah dan Rasul menjadi harta mereka. Makna kami buat balik Nabi ke Madinah. Kamu buat balik unta harta, buat baliklah. Kami buat balik Rasulullah. Maka sebelum baginda pulang ke Madinah, baginda terlebih dahulu berniat bermiqat berihram di Ja'ranah. Di Ja'ranah tu Nabi berihram dan menunaikan umrah, kemudian pulang ke Madinatul Munawwarah, yang mana tidak diketahui oleh sesiapa pun. Pulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah adalah saatnya ketika baginda keluar dari Mekah. Keluarnya daripada Makkah, beberapa ramai orang yang subhanallah, nak cerita macam mana tu terasa sebab sikit ya.
ah, mereka tidak pernah menyangkalah bahawa saat mereka berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terlalu hampir. Maknanya lebih kurang 1.5 tahun sahaja lagi mereka akan hidup dan bersama dengan Rasulullah dalam majlis, dalam seharian, dalam mana-mana penyampaian risalah dan dakwah. Yang mana kelak bila balik ke Madinah, Nabi mengatur untuk melaksanakan melaksanakan haji perpisahan, haji ta'khirah. Bila haji ta'khir berlaku, Nabi berkhutbah dan bersabda dan mengisyaratkan banyak benda yang disebut oleh Ahlus Siyar. Nabi seakan-akan mengisytiharkan kematian, kewafatan baginda melalui tersirat hadis-hadis yang akan kita baca dalam peristiwa haji perpisahan. Balik daripada haji, baginda melalui denai-denai yang pernah Nabi lalui. Kemudian Nabi sampai ke Madinah dan Nabi berkhutbah. Kemudian pernah Nabi pada suatu malam di tengah-tengah bulan Safar, seorang-seorang diri, Nabi keluar dari rumah dan Nabi pergi ke perkuburan Baqi' seorang-seorang senyap-senyap. Ada sahabat nampak Nabi berjalan, diikut dari jauh nak tengok Nabi buat apa. Maka ia melihat Nabi menuju ke perkuburan Baqi' dan Nabi bersabda, Assalamualaikum ya ahla dara qaumul mu'minin, antum sabiqun wa nahnu lahikun. Dalam doa Nabi itu, keselamatan kepada kamu penduduk kaum mukminin, engkau mendahului kami, kami pun akan ikut kamu pula, kami akan ikut kamu pula. Maka bila Nabi sebut wa nahnu lahikun, kami akan menyusuli kamu, Nabi ni benar, percakapannya benar, menunjukkan Nabi sudah tidak lama lagi untuk berpindah dari alam dunia. Wa nahnu lahikun, kami akan ikut menyusuli kamu, saudaraku di Baqi'. Maknanya sahabat-sahabat sekalian, kita ada lebih kurang 1.5 tahun saja lagi. Ni umur Nabi sudah 61, ujung dah nak masuk 62. Kita akan cerita haji perpisahan. Kemudian kita akan cerita utusan-utusan dakwah ke negara-negara berdekatan. Kemudian kita cerita bagaimana sebulan sebelum Nabi wafat. Kita akan cerita seminggu sebelum Nabi wafat. Dan sehari sebelum Nabi wafat apa berlaku. Mudah-mudahan ada rahmat berkatnya kepada kita dengan mengambil berat dan perhatian terhadap sirahnya Nabi SAW ini. Ibu bapa sekalian, sahabat-sahabat, tamatlah sudah kuliah kita Sirah Nabi siri ke-24. Sedar tak sedar kita sudah sampai umur Nabi di ambang 62 tahun. Ambang umur baginda 62 tahun, bermakna ada 1.5 tahun saja lagi. Akan kita bicarakan soal apa berlaku kepada Nabi SAW. Saya mendoakan selamat berkat, selamat menyambut malam nisfu Sya'ban, selamat beramal dengan saranan hadis menyebut bila masuk Sya'ban ni ya nisfu Sya'ban kita ni hendaklah memperbanyakkan qiyam, sembahyang malam, dan siang hari memperbanyakkan siyam, yakni berpuasa dalam bulan ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, selamatkanlah sahabat-sahabat, ibu bapa kita semuanya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Poh saya yang menonton di Terengganu. Begitu juga Datuk sepupu saya yang mulia Datuk Syed Umar Al-Aidrus, penasihat agama ke bawah Duli Al-Wathiqu Billah. Begitu juga rakan-rakan yang ada semua pada malam ini. Saya nak cuba sebut seorang-seorang ni berasa macam panjang sangat. Saya sebut sekadar yang boleh ya. Begitu juga adik saya, untuk adik saya Ni Iznan daripada Labuan, Kak Ruzi, Mama Afiq, Soleh TBC, Abang Bobby, Sahudin, Cikgu Din, Syekh Syahri Yunus, begitu juga Mama Afiq Lia, Mama Amin, Abdul Rahman, Abu Muaz, Alwi Muhammad, Abang Azizi, Ayanda Cikgu Kasman, kakak saya Cempaka Putih, Syukri Idris, Muto Ligat, Abang Mamak Filtanah, Mak Ani daripada Putrajaya,
Muhammad Hamidi Ismail, Safian Isa, Wan Azman Totoya, Azlinda Abu Bakar, Wan Molek. Begitu juga Salmimi, Arah Subang, Adi Adina, Ustazah Nur Hazrina Mak Jali saya, Syamsuddin Sulaiman, Linda Hasan Besang saya, Zul sahabat saya daripada Kedah. Begitu juga Hasan Arifai, terima kasih. Zulkifli Mahadi daripada Seremban Selatan. Kak Ana saya ada malam ini. Abang Dim Bank Rakyat pun ada. Cikgu Alwi Saudara Alwi Muda, Liari terima kasih. Azlinda terima kasih. Nahariah terima kasih. Begitu juga Abang Ros Adi terima kasih. Musafir Senja, Abang Jai IPSC. Ni guru dalam bidang menembak saya ni Abang Jai. Pascal kita terima kasih Abang Jai. Begitu juga ni Amin Nip Mustafa daripada Pasir Mas. Terima kasih ni. Kita bertemu kalau saya ke Kelantan insya-Allah ni ya. Begitu juga Kak Maznah Surah Anu, Surah Tuan Guru Harundin. Ina Azman terima kasih. Mazni Mak Ramli. Tak lupa juga kepada cikgu besar kita, Cikgu Mazuki sahabat saya. Abang Filtana, Suryani Sulaiman, Pak Long daripada Johor terima kasih. Begitu juga Ibu Radin daripada Johor, Mama Afizan terima kasih Zan, tolong doakan kami sama Zan ya. Begitu juga rakan-rakan di bawah Sufian Isa, Azharani Azhar terima kasih Azharani. Abang Nordin terima kasih. Abu Muaz sahabat saya daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Nawawi Syarani terima kasih. Abang Haslin Kota Tinggi, Nur Abdul Manaf terima kasih. Musafir Senja. Begitu juga apa kata Musafir Senja, cantik tanja ustaz malam ni ha. Ni Tenggek Jentayu namanya ya, Tenggek Jentayu. Ni ilmu tentang apa ni tanjak lah dengan dastar. Abang Amiruddin, Ina Azman, Muhammad Ridwan WD terima kasih. Siti Ars terima kasih. Makzul terima kasih. Begitu juga Muhammad Azam Abdul Rahman terima kasih Zam. Kak Mimi daripada Putra Hai, Muhammad Khair terima kasih. Lang Yang Siu terima kasih Lang Yang Siu. Siti R, Nur Azman Iksan terima kasih Baman. Begitu juga Cik Mak Suhaimi terima kasih Cik Mak. Kak Nik Roslina, Suhaimi Umar, Faiza daripada Bukit Antarabangsa, Syekh Suhairi Abu Ahmad sahabat saya daripada Melaka, subhanallah. Begitu juga Haji Muhammad Zain, Dr. Moza daripada USG terima kasih. Nur Baiti terima kasih Baiti. Tak lupa kepada Abang Haslin, Suhaimi Maknoh terima kasih. Saidah terima kasih. Saidah terima kasih Saidah. Muhammad Khairul Abbas terima kasih. Musafir Senja. Begitu juga Abang Muhammad Filtanah dan juga Lia Iya serta Kasmi Nordin. Terima kasih Kasmi. Assalamualaikum tu Ustaz, ni murid baru. Waalaikumsalam, terima kasih saudara Kasmi. Adiza Amir terima kasih. Nasaruddin Mukhtar terima kasih. Pernah terbaca konsep Trinity dibawa oleh Saint Paul, betul? Oleh Saint Paul yang mengajar Trinity. Adapun Isa bin Maryam mengajar tentang Tauhid. Haslin Hasan. Begitu juga Mak Tahir daripada Indonesia. Terima kasih Mak Tahir. Fauziah Abidin, terima kasih Kak Fauziah. Kasmi Nordin, terima kasih. Kemudian Abang Alwi Muda, Abang Haslin Hasan. Rakan-rakan kita ramai malam ni. Seremban Selatan pun ada, daripada Naratiwat pun ada termasuk Singapura. Terima kasih. Mak Salmi Sabki, terima kasih. Begitu juga rakan-rakan kita, iaitulah Abang Azman Makno, terima kasih. Kak Mimi, terima kasih Kak Mimi. Begitu juga Nur Baiti, Muhammad Azam, rakan-rakan yang lain semua sekali. Tira Najla, terima kasih sahabat kita daripada Putrajaya. Hasan Arifai, Musafir Senja, Adiza Amir, Ayanda Cikgu Kasman, Makzul, Zulkifli Miqabait, terima kasih Miqabait. Begitu juga Abang Amir saya daripada Bukit Beruntung. Tak lupa kepada Abang Azizi Musa, terima kasih Abang Aziz. Terima kasih Abang Azizi saya. Taira Najla, terima kasih. Azlinda Amir, terima kasih. Adiza Amir, terima kasih.
Begitu juga Suhaimi Maknuh Pak Lang, Alia Ibrahim, terima kasih Alia, Hasan Ar-Rifai, Nur Mimi, Faizal, Nasaruddin Mukhtar, terima kasih. Abdun Abdi, terima kasih Abang Abdun Abdi. Ya, batuk minum air dulu tu, betul. Minta maaf ya, malah ni batuk-batuk sikit tu, jangan terganggu je Cikgu Din, catat nota je, jangan catat batuk-batuk tu. Adi Adnia daripada Kawash kita Abu Muaz, terima kasih. Begitu juga Haigistun, terima kasih. Haigistun, terima kasih. Rakan-rakan yang lain rakan-rakan yang lain tak nak tinggal seorang nak sebut ni. Kita sayang semua sahabat-sahabat nak sebut seorang-seorang. Syazwan Suhiman, terima kasih Syazwan. Begitu juga Abang Amir Suryani Sulaiman, Azlinda Abu Bakar, Nur Abu Manaf, terima kasih. Sofian Isa, terima kasih. Norliang Abdul Qadir, terima kasih Kak Norliang. Ali Kohor, terima kasih. Nahariah Amin, terima kasih. Ina Azman, terima kasih. Begitu juga Suhaimi Maknuh, terima kasih. Abang Sabri Muhammad Zaki daripada Johor, terima kasih Abang Sabri. Roslan, terima kasih. Muhammad Ridwan, terima kasih. Begitu juga Kak Ruzi. Syukri Idris, terima kasih. Musafir Senja, terima kasih. Abu Fatah Haji Musa, terima kasih. Ustazah Nur Hazlina, terima kasih. Mustafa Ibrahim, terima kasih. Jirang saya Didi Cempaka, terima kasih. Awan Tanjak, terima kasih. Begitu juga Wang Zaman Totoya, Soleh TBC, Kasmi Nordin, Abu Muaz, Nik Rahayu, terima kasih Nik. Mak Tohid daripada Indonesia, terima kasih. Kak Nur Saadah Putrajaya, Arah Subang, Nasyaruddin Mukhtar. Raha Osman, terima kasih Raha. Begitu juga Nur Baiti, terima kasih. Abang Bobby, terima kasih. Azharani Azhar, terima kasih. Sahibul Fadilah Hadinda saya Ustaz Johari Abdul Wahab. Kita nak dengar dia ceramah, dia pula curi-curi dengar kita ceramah ni. Terima kasih. Tolong betulkan mana yang kurang. Begitu juga Abu Ulwan, terima kasih. Nurwali Wari, terima kasih. Hasmadi Nordin, terima kasih. Muhammad Hafiz Sya'rani, terima kasih. Sya'ari, Muhammad Hafiz Sya'ari, terima kasih. Dan rakan-rakan, mudah-mudahan selamat berkat. Mungkin yang baru tarik, lambat masuk namanya di skrin. Saya minta maaf kalau tak sempat sebut. Saya doakan selamat berkat semuanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut malam nisfu Sya'ban Ka'bah, ayah rumah, sahabat-sahabat sekalian. Wallahu ta'ala a'lam.